المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجائع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma farikal furqan wa muzilal qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Itu mati ketutup jabatan Ketua Bahagian Al-Fadhil Ustaz Haji Samsudin bin Mahdi, Pegawai Pendidikan Agama Daerah Johor Bahru, seterusnya warga Bandar Raya Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini 12 Ramadan 1443 Hijriah. Kita diizinkan Allah bersama-sama kita berada di surau ini untuk kita mengimarahkan program Mufti Al-Quranul Karim. Saya bagi pihak majlis merakamkan ucapan selamat datang kepada sekalian warga Bandar Raya Johor Bahru. Mudah-mudahan kehadiran kita pada bulan yang penuh barakah ini kita dihimpunkan Allah bersama dengan golongan orang yang salih dan salihah. Sebelum kita mulakan baca Al-Quran pada pagi ini, ingin saya maklumkan iaitu anggota kita Encik Rahim bin Muhammad Yunus, Pengawal Keselamatan di Menara FJB, yang istrinya yang bernama Nurul Huda binti Muhammad yang kini berada di ICU Hospital Sultanah Aminah akibat daripada komplikasi sakit buah pinggang dan jantung. Jadi pada kesempatan ini malah kita mendoakan mudah-mudahan isteri beliau Nurul Huda binti Muhammad akan dianugerahkan Allah dengan kesihatan yang baik, disembuhkan daripada segala penyakitnya, dan mudah-mudahan segala penyakitnya akan disembuhkan Allah dengan izinnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila Nurul Huda binti Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin yang dirahmati sekalian, kita akan menyambung surah Al-Baqarah ayat yang ke-257. Manakala terjemahnya pula akan disampaikan oleh Encik Syamsul. Majlis silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Aku berlindung Aku berlindung dari Aku berlindung dari syaitan yang direjam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah pelindung yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, penolong-penolong mereka ialah taghut, iaitu yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan kufur. Mereka itulah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي
كفروا والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين. Tidakkah engkau pelik memikirkan wahai Muhammad tentang orang yang berhujah membantah Nabi Ibrahim dengan sombongnya mengenai Tuhannya kerana Allah memberikan orang itu kuasa pemerintahan? Ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, ia menjawab, aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim berkata lagi, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, oleh itu terbitkanlah dia dari barat. Maka tercenganglah orang kafir itu, lalu dalam dia membisu. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Atau yaitu tidakkah engkau pelik memikirkan wahai Muhammad
tentang orang yang melalui sebuah negeri yang telah runtuh segala bangunannya. Orang itu berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan, yaitu membina semula negeri ini sesudah matinya, yaitu rosak binasanya. Lalu ia dimatikan oleh Allah dan dibiarkan tidak berubah selama 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan dia semula lalu bertanya kepadanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Ia menjawab, aku telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak benar, bahkan engkau telah tinggal berkeadaan demikian selama 100 tahun. Oleh itu, perhatikanlah kepada makanan dan minumanmu, masih tidak berubah keadaannya. Dan perhatikanlah pula kepada kedaimu, yaitu hanya tinggal tulang-tulang yang bersepah. Dan kami lakukan ini ialah untuk menjadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami bagi umat Islam. Dan lihatlah kepada tulang-tulang keldai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami menyalurkannya dengan daging. Maka apabila telah jelas kepadanya apa yang berlaku itu, berkatalah ia, mengetahuilah aku sekarang dengan yakin, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusilna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Haji Raja Idris, Tuan Haji Muhammad Saleh dan Cik Samsul. Yang saya hormati ketua-ketua jabatan, ketua-ketua bahagian, Tuan-tuan Haji, puan-puan Hajah, tuan-tuan, puan-puan wakil kerja Majlis Bandar Johor Bahru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya saya mengucapkan terima kasih di atas undangan pada pagi ini untuk sama-sama memudayakan Al-Quran dan menyampaikan tazkirah. Moga-moga sepanjang kita berada di Dewan yang seberindah ini, Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati dan memberkati kita, khususnya ketika kita berada di bulan Ramadan yang mana kita dah melepasi fasa yang pertama dan sekarang kita melalui fasa yang kedua, dan hari ini merupakan hari yang ke-12 di bulan Ramadan. Yang tak diam tuan-tuan, dah berlalu 11 hari. Kita meneruskan usaha-usaha kita untuk mempertingkatkan amal ibadah kita, khususnya bagaimana saya katakan tadi di bulan Ramadan.
Dan pada pagi yang penuh keberkatan ini saya ingin berkongsi berkaitan tentang waktu yang sangat sesuai untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala semasa kita menjalani ibadah Ramadan. Maknanya ada 3 waktu yang tuan-tuan puan-puan perlu ambil perhatian, yang mana di sinilah merupakan doa-doa kita yang Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Pertama, sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika kita berada di waktu sahur. Inilah waktu yang paling sesuai untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bersahur tuan-tuan, tapi kita jangan lepaskan peluang kita bermunajat, peluang untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sahur tadi sebagaimana saya katakan satu perkara yang dituntut, dituntut di sini bukan wajib, tetapi tuntut di sini merupakan satu perkara yang sunat. Kalau wajib kita tak sahur maka berdosa. Sebagaimana Nabi sebut, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Maksudnya apa? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah kalian, maka sesungguhnya ketika sahur itu ada barakah. Maknanya menunjukkan kepada kita, menunjukkan waktu yang sangat bernilai untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail yaqulu man yad'uni fastajibu lah. Maksudnya betul-betul yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia. Jadi Imam Nawawi rahimahullah taala menyatakan yang zilu itu, turun Allah taala itu ke langit dunia memberi maksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, bukan menunjukkan zat Allah taala itu turun. Kalau kita kata bahawa zat Allah taala itu turun, maknanya menyalahi hukum akidah. Tetapi memberi maksud apa? Yanzil tabaraka wa ta'ala, di situ memberi maksud Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya. Ketika bila tuan-tuan? Ketika sulusul lail yubqa sulusul lail, ketika sepertiga malam. Maknanya waktu sahur itulah waktu yang sesuai untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah seberapa banyak yang kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak apa? Nak sihat, insya-Allah Allah Taala beri tunai. Kalau belum jumpa pasangan, doa dengan Allah, mudah-mudahan Allah Taala tunaikan permintaan kita agar dipertemukan pasangan. Tak kiralah lelaki ke perempuan, kalau anda kata tak jumpa sampai sekian hari pun tak jumpa tu kan, tak apa, sampailah kembali kepada Allah Taala, tak apa. Tapi insya-Allah Allah Ta'ala akan pertemukan dengan orang saleh di syurga nanti. Bukan namanya ahli saleh. Ini dituntut. Jangan bimbang. Bagi kaum ibu, jangan bimbang. Kalau tak jumpa bakal suami di dunia, insya-Allah Allah Ta'ala akan pertemukan bakal suaminya itu di dalam syurga nanti. Sebab ada orang tanya saya, Ustaz, saya ni tak kahwin, Ustaz, kesian juga. Saya tak kahwin, Ustaz, dah umur 60 tahun, membujang tu kan. Tak apa, walaupun dia tak berstatus puan, tak apa, nanti insya-Allah Allah Ta'ala akan pertemukan di dalam syurga nanti orang soleh, insya-Allah. Kalau anda kata tuan-tuan lah di kalangan orang-orang yang soleh, maka ada peluang. Itu kalau berani kan. Tapi di syurga tak ada. Tidak ada istilah perasaan cemburu, tuan jiraja, tak ada. Semua Allah Ta'ala angkat, Allah Ta'ala hilangkan perasaan cemburu tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala
turun ke langit dunia, menurunkan rahmatnya ke langit dunia pada sepertiga malam. Waktu sahur tuan-tuan, sambil kita tunggu isteri kita siapkan masakan untuk sahur, kita doa, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Khususnya tuan-tuan, apa yang kita minta, ya Allah, Kau ampunkanlah dosaku. Ini salah satu doa, sebagaimana tadi Tuan Haji Raja ada sebut, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maknanya itu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Doa minta ampun kepada Allah Taala. Allahumma ighfir li dzunubi, ya Allah, ampunkan dosaku. Kita tak tahu tuan-tuan berapa banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada saudara-saudara kenalan kita. Jadi kita minta inilah peluang. Itu yang dinamakan syahrul taubah, syahrul maghfirah. Bulan bertaubat, bulan pengampunan. Kita minta dengan Allah apa pun, insya-Allah yakin dan percaya tuan-tuan, Allah Taala akan ampunkan dosa-dosa kita. Itu yang pertama yang kita minta. Yang kedua tuan-tuan, apa yang kita minta? Ya Allah, Kau pertemukan aku malam Lailatul Qadar. Pernah tak kita minta tuan-tuan? Kadang-kadang kita tak minta tuan-tuan, tak minta pun nak jumpa malam Lailatul Qadar. Yang kita minta apa? Nak senang, nak sihat, tak apa. Tapi jangan lupa kita minta agar Allah Subhanahu wa taala pertemukan malam Lailatul Qadar. Inilah malam yang cukup bernilai tuan-tuan. 80 tahun ibadah kita. Maknanya istimewanya umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam malam yang kita sahur itu tuan-tuan? Man yad'uni fa astajib lah. Siapa yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fastajib lah, nescaya Allah Taala akan tunaikan. Mintalah tuan-tuan, ya Allah Taala akan tunaikan. Inilah istimewanya, istimewanya tuan. Sebagaimana satu kisah tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku zaman dulu. Seorang lelaki ini hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Hidupnya penuh dengan kemaksiatan, sehingga kan dia meninggal dunia. Jadi bila meninggal dunia tuan-tuan, ialah isteri mana tak susah hati, tidak ada seorang pun yang ingin menguruskan jenazahnya. Tidak ada seorang pun tuan-tuan. Bayangkan yang baru-baru ni sahabat kami tuan-tuan, Ustaz Syarul Zahri bin Ahmad Al-Hafiz, Allah Ta'ala ambil nyawa dia baru 44 tahun umur dia tuan Haji Saleh, muda lagi tuan-tuan, kena kanser tuan-tuan. Allah Ta'ala ambil nyawa dia 2 hari, sedang bawa ke bulan, meninggal dunia. Jadi semasa pengurusan jenazah, ya Allah, ramai orang tuan-tuan, lebih daripada 700 jamaah yang menguruskan jenazahnya. Maknanya walaupun kita sibuk di bulan Ramadan tuan-tuan, tapi masih lagi Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada almarhum tersebut. Kembali kepada kisah tadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semasa orang ini meninggal dunia tuan-tuan, tidak ada satu pun penduduk yang ingin menguruskan jenazahnya. Isteri merayu kepada masyarakat, tolonglah jumpa Tuan Imam buat talayan. Sebab apa? Suaminya masih hidup tuan-tuan, melakukan kemaksiatan. Lalu apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada seorang sufi, seorang ahli ibadah, tolong uruskan jenazah fulan bin fulan. Maka ahli ibadah ni bila bermimpi, dia mimpi diperintahkan agar menguruskan jenazah orang ini. Dia tertanya-tanya, kenapa dia? Besok hari tuan-tuan, dia uruskan jenazah. Tak ada seorang pun, hanya dia tuan-tuan. Dia yang mandikan, dia yang kapankan, dia yang kebumikan, dia yang sembahyang dan mengebumikan kepada si mati ini, tanpa dibantu oleh masyarakat. Sebab apa? Tahu hidup orang ini semasa hayatnya penuh dengan kemaksiatan, kacau ganggu masyarakat.
Pada malam setelah selesai pengurusan jenazah tersebut, malam hari tuan-tuan, orang soleh ini, orang ahli ibadah ini bermimpi sekali lagi. Dalam mimpinya tuan-tuan, Allah Ta'ala memperlihatkan kepadanya suasana hidup dalam kubur tuan-tuan. Dia tengok orang ni, kuburnya sangat indah sebagaimana di taman-taman. Ya? Bila jumpa tuan-tuan, dia pelik. Ni untungnya siapa yang bermimpi bertemu dengan orang yang mati. Orang kalau saya jumpa tuan-tuan, memang saya nak tanya tuan-tuan. Saya mimpi jumpa orang mati, tapi setakat ni tak boleh mulut tak bercakap. Tengok je. Ada yang digambarkan dalam keadaan yang tak bahagia. Ada yang digambarkan dalam keadaan yang bahagia. Teringin nak tanya. Kalau yang bahagia nak tanya apa amalan dia. Dan kalau yang sengsara itu bagaimana sengsaranya itu hidup dalam kubur. Tapi malamnya setakat ini Allah Ta'ala tak perkenankan tuan-tuan. Jadi kembali kepada ahli sufi ini, ahli ibadah ini, dia tanya kepada mayat ataupun jenazah yang diuruskan siang hari tadi tuan-tuan. Dia tanya, kamu waktu hidup ni, seorang yang mengingkari akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi kenapa dalam kubur ni aku lihat Allah Ta'ala perlihatkan kepada aku suasana hidup kau tu dalam keadaan yang indah, sebagaimana hidup dalam sebuah taman. Lalu lelaki yang merupakan ahli maksiat itu, dia kata betul, suatu hidup aku ni aku penuh dengan kemaksiatan, tetapi sebelum aku nak tidur, dia kata sebelum aku nak tidur, aku akan pastikan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku akan bermunajat ni lah. Diingat tuan-tuan, diingat nak bertaubat. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna qablal mauti taubah. Ya Allah, kau anugerahkanlah sebelum aku mati sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Wa indal mauti syahada. Semasa aku nak mati, ya Allah, kau berikan supaya aku dapat mengucapkan 2 kalimah syahadah. Wa ba'dal mauti jannatan wa na'imah. Selepas aku mati, ya Allah, kau anugerahkan aku syurga dan nikmat-nikmat syurga. Ini tuan-tuan, ini menunjukkan bahawa sebelum dia mati, dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya nak kaitkan tuan-tuan, ketika sahur ni, mohonlah pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala akan tunaikan. Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada kita. Jangan kita lepaskan peluang keemasan ini. Ambil peluang. Tak kira lah tuan-tuan, kalau anda katalah suaminya tu jenis, kata orang apa ni, tak dengar cakap, isteri tegur, dia tak dengar je, doa lah. Sebelum dia tidur tu sembuh dia kan muka dia. Baca doa, baca Fatihah 7 kali, sembuh kat muka dia. Tapi kena pelan-pelan lah tu kan. Ni para ibu ni, jangan sembuh kuat-kuat. Kan dijaga kan, tak pasal-pasal kena marah lagi. Contoh. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, doa kita ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala angkat ketika kita sedang berpuasa. Inilah, kita puasa sekitar 13 jam tuan-tuan. Bermula daripada jam 5.53, 52 kan 53 sampai pukul 7.11 tuan-tuan. Inilah masa yang kita sesuai kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuklah tadi ada isteri saudara kita tuan-tuan yang Allah Ta'ala uji. Kita doa, tadi kita dah doa, kita bacakan Fatihah, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Ta'ala angkat, agar Allah Ta'ala sembuhkan penyakitnya. Jadi peluang kita untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatil mustajabah. Ada 3 tempat doa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mustajabkan. Salah satunya apa tu? Da'watus sha'im. Doa orang yang sedang berpuasa. Doa orang yang sedang berpuasa ni kita lah hari ni. Bermula daripada jam 5 tadi, sampai nanti pukul 7. Kita
Kita puasa doa apa yang kita nak. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit siapa ni? Puan Huda, ya Allah, kau lindungilah dia, ya Allah, berilah, tambahlah usianya. InsyaAllah dalam ramai-ramai kita di tuan, insyaAllah Allah Ta'ala angkat doa kita. Sebab apa? Dalam ramai-ramai kita ni pasti ada wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab wali Allah Ta'ala ni kita tak tahu tuan. Sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, ada 6 tempat, 6 keadaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sembunyikan daripada kita. Salah satunya apa dia? Wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak tahu tuan. Dalam ramai-ramai kita ni ada wali. Mungkin Haji Saleh wali, tapi wali nikah confirm. Wali nikah confirm tuan. Jadi dalam hal ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tahu, cuma kita tak tahu. Apa kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala sembuhkan penyakit saudara kita itu, insya-Allah wa yakin. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan waktu yang kedua doa kita Allah Ta'ala angkat ketika bila da'watus shaim, ketika kita sedang berpuasa. Minta dengan Allah, jangan lepaskan peluang ini. Ini peluang keemasan tuan-tuan. Peluang keemasan. Kita minta aja dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa banyak kita minta, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tunaikan amalan-amalan yang lain. Contoh, kita baca surah Ikhlas, insya-Allah masa kita meninggal nanti tuan-tuan, ada sesuatu keindahan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Pernah tak kita terfikir? Saya kadang-kadang kita bangun pagi, ya Allah, macam mana aku bila dengar orang mati tuan-tuan? Ya Allah, macam mana keadaan aku? Sebab kerisauan tuan-tuan. Jadi amalan-amalan yang bantu. Contoh tadi sebagaimana saya kata tadi, baca suratul Ikhlas. Sebagaimana yang pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menguruskan jenazah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu dikebumikan sahabat ini tuan-tuan, Rasulullah dapati awan redup, tenang tuan-tuan. Padahal ketika itu panas, tetapi suasana ini agak redup, tenang. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Sayyidina Jibril alaihi salam, wahai Jibril, apa yang sedang berlaku ni wahai Jibril? Jibril kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya suasana ini tenang disebabkan ada 70,000 para malaikat sedang membuka sayapnya. Sebab tu keadaan aman, keadaan tenang, keadaan redup. Nabi tanya lagi, apakah kebaikan si mati ini? Apa kebaikan? Ya Rasulullah, setiap masa sahabat engkau ni ya Rasulullah mengulang-ulang suratul Ikhlas. Tahu suratul Ikhlas tak? Qul huwallahu ahad. Ada orang tak tahu suratul Ikhlas? Sebab tu saya sebut. Dia tahu surah Qul huwallahu ahad. Itu nama sebenarnya suratul Ikhlas. Ulang-ulang dibaca ulang-ulang setiap masa tu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kaum ibu masak sahur tuan-tuan, baca Qul huwallahu ahad sambil apa? Sambil kacau makanan yang sedang dimasak tuan-tuan. Jangan merumut pula. Kadang-kadang bukan isteri yang masak, suami yang masak. Asyik aku je kena masak. Bukan kat sini tempat lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baca diulang-ulang Qul huwallahu ahad. Moga-moga saat ketika kita meninggal dunia nanti Allah Ta'ala tunjukkan. Saya tuan-tuan, bila tengok suasana macam tu, saya teringin nak tahu apa amalan si mati ni. Sebagai apa? Sebagai motivasi kita sebenarnya. Kita yang masih hidup ni sebagai motivasi. Jadi apa yang berlaku zaman Rasulullah SAW itu sebagai gambaran memotivasikan untuk diri kita. Tentu yang dirahmati Allah, itu doa yang kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat masa kita sedang berpuasa. Yang ketiga tuan-tuan, saya kata tiga saja. Ketika berbuka. Ketika kita sedang berbuka tu, bacalah doa. InsyaAllah kita nak berbuka puasa dan
Doa lah. Jangan pula kita nyanyi lagu raya balik kampung. Memanglah kita dah 2 tahun rasa apa nama? Rasa teringin sangat nak berhari raya. Masya Allah. Baru ini jumpa sahabat dia, Ustaz, bimbang juga Ustaz, kita kena game lagi. Saya tak faham apa masuk game tu kan. Dia kata, saya tanya dia apa masuk game tu. Takut-takut dia nak gaya, dia tak bagi raya Ustaz. Allahu Akbar. Dia. Jadi, yalah bulan Ramadan ni lah kita minta dengan Allah teringin, teringin nak beraya. Tapi ya, masa-masa yang sesuai ini kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, salasatun la turaddu da'watuhum al-imam al-'adil was-sha'imu hina yuftiru. Ini dia. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil poin itu tadi, iaitu apa? Was-sha'imu hina yuftir. Iaitu siapa? Orang yang berpuasa ketika dia hendak berbuka. Masa tu berdoalah, mintalah sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajar kita tentang satu doa tentang ketika kita nak berbuka puasa. Ketika kita nak berbuka puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, ya azim, ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuk, ighfir li dzamb al-azim, fa innahu la yaghfiru dzamb al-azim illa al-azim. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Azim, wahai Allah yang Maha Agung. Ya Azim, wahai Allah yang Maha Agung. Anta ilahi, engkaulah Tuhan aku. Tengok tuan-tuan, ini Nabi tuan-tuan. Nabi yang dijanjikan syurga dengan ajar kepada kita. Anta ilahi, engkaulah Tuhan aku. La ilaha ghairu, tiada Tuhan selain kau. Ighfir li dzambal azim, ampunkanlah dosa-dosa aku wahai Allah. Tengok. Walaupun tuan-tuan kita tahu Nabi tak ada dosa tuan-tuan, tapi Nabi ajar kepada kita. Masa kita nak buka, nak baca doa ni. Janganlah kita lagu raya lah, ya Allah. Pejabat saya tuan-tuan, lagi 2 bulan nak puasa, dah dengar lagu raya. Saya kata, kau dengar apa dah ni? Ya tuan-tuan, ni musim Ramadan tak ada pula dengar lagu raya. Ada staff saya macam tu, Masya Allah. Layan je lah, yang penting kau punya kerja selesai. Ini maknanya manusia tuan-tuan. Dia kata teringin sangat nak gaya Ustaz tahun ni. Tak apalah. Jadi ketika ini tuan-tuan, ketika kita nak berbuka tu, baca dah doa ni, ighfir li dzambal azim, ampunkanlah dosa aku wahai Allah. Tengok, Nabi ajar, ambil peluang. Fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al-azim, maka sesungguhnya engkaulah Tuhan yang pengampun. Allah Ta'ala tak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Pernah saya dulu kata tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau anda katalah scan, kita masuk scan tu ada boleh tahu pahala dosa kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Alangkah beruntungnya kita. Ada satu alat, saya baru ini tuan-tuan ceramah di UTM, bahagian teknologi. Saya kata tolong tuan-tuan ni pakar bidang teknologi, tolong bina, tolong cipta satu alat pengesan dosa dan pahala. Bingung tuan-tuan, tak pernah berfikir tuan-tuan. Dia kata kalau kesihatan kita pijak satu timbang tuan-tuan, dalam 70 relax, oksigen dalam badan kita berapa banyak, apa nama ni, sistem air dalam badan kita macam mana, pijak tuan-tuan dalam timbang apa, pengukur tu, boleh tahu semua dalam satu badan tu macam mana, darah, sistem darah macam mana. Mesti ada sesuatu yang boleh dihasilkan. Masuknya scan kan, oh dosa kau sekian banyak, pahala kau sekian banyak, Masya Allah. Walaupun mungkin ada alat dengan orang akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak semestinya itu sebagai alat membantu
dalam hal ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala beri peluang kepada kita. Ighfir li dzambal azim. Ini doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Dia mohon ampun. Ya. Kita minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masa solat tarawih, ini kadang-kadang minta maaf tuan-tuan, solat tarawih pun dah makin hari makin orang dah kurang berminat tuan-tuan. Saya tengok hati Allah, mula-mula ya, malam pertama Masya Allah seronok tuan-tuan tengok. Seronok malam pertama. Ya Allah, macam solat Jumaat. Malam kedua macam solat Jumaat. Malam ketiga dah tak ramai tuan-tuan. Dah makin kurang. Masya Allah. Minta maaf tuan-tuan. Minta maaf. Kalau kaum ibu kita fahamlah. Ni kaum bapa. Makin kurang. Ya, kalau nak buat 8 terpulang lah kan. Tapi 8 pun tidak, 20 pun tidak. Tak ada tuan-tuan. Masya Allah. Sedangkan tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kitab Hilyatul Awliya, seorang salafus saleh namanya Al-Hajar Sa'ad, ya, dia boleh tunaikan solat-solat sunat tuan-tuan 600 rakaat. Bayangkan tuan-tuan, kita 8 pun tidak, 20 pun tidak. Duk apa? Duk rumah, duk pegangan, raya tak kuih tadi. Allah Akbar. Ada tuan-tuan. Maknanya kita buat sesuatu. Itu golongan orang yang saya gelar sebagai pesona ahli syurga tuan-tuan. Alah Ustaz, kita ni bukan ahli syurga, Allah Akbar. Tidak ada keimpian kita nak menjadi penghuni syurga. Ini dia. Jadi pada malam-malam yang kita sedang melakukan ibadah Ramadan tuan-tuan, puasa lah, ya, ambil peluang. Malamnya kita hidupkan dengan melakukan ibadah solat tarawih, ya. Kita ambil peluang. Kalau rajin buatlah 20. Kalau kita lihat zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia tunaikan 36 rakaat solat tarawih. Ya, kalau anda katalah pihak kerajaan Johor, ya, penguasa agama menetapkan solat tarawih 36, kosong tuan-tuan masjid. 8 pun masalah, 20 lagi masalah. Lagi kalau letak 36. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ditunaikan juga 36 rakaat solat tarawih. Ya. Tapi alhamdulillah Johor ambil pandangan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan melakukan solat tarawih 20 rakaat secara berjamaah. Ya, ditunaikan secara berjamaah. Inilah nikmat bid'ah yang paling aku sukai. Jadi tuan-tuan ambil peluang, buat sebaik mungkin. Ya, tahun ni ya tuan-tuan, kita bimbang tahun ni last puasa untuk kita lah. Kita tak tahu. Sebagaimana sahabat-sahabat saya seorang demi seorang tuan-tuan, Allah Ta'ala dah panggil dia, ya? Allah Ta'ala dah jemput dia. Setakat dia kata sahabat-sahabat lain yang baru-baru semuanya, dia tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 waktu doa ni kita ambil, InsyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perkenankan, ya? Perkenankan doa kita. Jadi sekadar itu saja. Moga-moga 3 waktu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tunaikan permintaan kita. Dan sebelum akhir tuan-tuan, kita insyaAllah sama-sama mendoakan kesejahteraan dan kesihatan kepada Puan Nurul Huda binti Muhammad, isteri kepada Cik Abdul Rahim bin Muhammad Yunus, insyaAllah. Amin. Moga-moga Allah Ta'ala angkatkan penyakit beliau yang terus sihat sebagaimana sedia ada, insyaAllah. Ilal Fatihatil Nurul Huda binti Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، خصوصا إلى نور الهدى بنت محمد، وطول عمرها مع الإيمان، وارزقها من الحلال وجنبها عن الحرام برحمتك يا أرحم الراحمين. الله حفيظ، الله حفيظ، الله حفيظ، الله حفيظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. تخصناكم بالحي القيوم ودفعنا عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، وعده علينا سنينا بعد سنين وعوا بعد عوا على ما تحب وترضاه يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى